Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alu hazan idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Pengurusi Masjid Syakilin yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Risalatul Tauhid, dengan harapan insyaAllah ilmu yang kita dapatkan ini ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizahumullah, kita masuk pada pasal ke-22 muka surat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Pasal ke-22, pencarian dan hijab. Bismillahirrahmanirrahim. In sallamta ilaihi qarrabaka wa inna za'tahu ab'adaka. Jika kamu menyerah diri kepadanya, iaitu Allah, maka dia akan menghampirkanmu kepadanya. Maksud dia apa, tuan-tuan? Jika kamu menyerahkan urusan hidupmu kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mengatur hidup kerana Allah Azza dan dengan bantuannya, lalu menyerahkan akibat urusan kepadanya, maka dia akan mendekatkan dirimu kepadanya. Maksud dia apa? Hadirin wal hadirat hafizahumullah, dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwakal kepada Allah, dan Allah akan jadikan dia jalan keluar. Jalan keluar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia meletakkan hanya Allah yang mencukupkan dirinya. Hadirin wal hadirat hafizahumullah. Jadi kita sebagai hamba Allah ada maqam dipanggil maqam tawakkul. Tawakal. Tawakal ni apa? Iaitu meletakkan ketergantungan kita pada Allah. Tawakal bukan berarti tidak bekerja. Tawakal bukan berarti tidak berusaha. Tawakal bukan berarti tidak ada suatu effort, suatu usaha. Tawakal maksudnya apapun yang kita buat, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Bila kita nak sesuatu, kita nafikan diri kita, kita ini nak, kita pasrahkan kepada Allah. Kalau baik, baiklah ia. Tak baik, tak baiklah ia. Khairu makhtarallah. Sebaik-baik perkara adalah apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tawakul ini ada dalam diri tuan-tuan,
maka tuan-tuan tidak akan banyak memberontak, marah. Penyakit-penyakit hati ini tidak muncul. Tidak redha, benci, hasad, dengki. Semua itu akan hilang. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tawakul. Kenapa kita ada rasa hasad dengan orang lain? Sebab kita melihat diri kita ni yang patut dapat. Yang dia dapat. Berarti kita nafikan apa yang berlaku itu adalah takdir Allah. Berarti kita ini seolah-olah tidak memahami tauhidul af'al tadi. Esa dalam perbuatan Allah. Betul kan tuan-tuan? Benci. Kita benci sungguh dengan apa yang berlaku ini. Dengan benci betul dengan kelompok ni, benci betul dengan fulan ni. Allah tak suruh kita benci. Allah suruh kita bersabar. Benci. Kenapa nak benci? Yang jadikan dia macam tu Allah. Yang buatkan dia macam tu Allah. Yang takdirkan benda tu jadi macam tu Allah. So kita benci ke ciptaan Allah? Kita benci ke takdir Allah yang Allah dah tentukan? Hadirin wal hadirat hafizatullah. Tapi Ustaz, bukan maksiat perlu dibenci. Kita benci maksiat, kita jangan benci benda, jangan benci orang. Ya, maksiat kita tak suka. Haram. Tapi dia tidak mengizinkan kita untuk membenci zatnya. Apa yang Wahsy tidak buat menyakiti hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia dah bunuh pakcik kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, Ammul Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Apa yang buat Rasul tak benci? Tapi bila dia masuk Islam, Rasul terima. Jangankan Wahsy, Abu Sufyan, apa yang Abu Sufyan tak buat terhadap umat Islam? Apa yang Abu Sufyan tak buat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Tapi bila Fathul Mekah, dia masuk Islam, terima dia. Hindun, apa yang Hindun tak buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya. Tapi bila Fathul Mekah, Hindun masuk Islam, dia terima. Tak ada istilah benci ni selama-lamanya. Forget about it. Khalas. Tiada maaf bagimu. Engkau taubat macam mana pun tempat kau neraka dan selama-lamanya takkan keluar. Ni dia. Hadirin wal hadirat hadirat. Sama ada dia ada iman atau tidak benar-benar dalam hati dia, itu urusan dia dengan Allah SWT. Bukan urusan kita. Ini. Karrabatan. Rasa hasad, benci, hasad, benci, marah. Semua ini akan terhapus apabila kita tawakal dengan Allah Subhanahu wa tawakal dengan Allah SWT. Bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Hanya kepada Allah SWT. In salamta, kalau kau dah menyerahkan diri engkau pada Allah, qarrabaka, semakin dekatlah engkau kepada Allah. Penyakit hati kita semua dah hilang kerana tawakal tadi. Penyakit hati kita dah hilang. Dah. Nak kata hatta, nak kata tamak, cinta dunia, tak. Tawakul,
Bila dia dah ada tawakal, cinta dunia pun dah tak ada. Kenapa? Sebab dia perlu makan, dia perlu hidup, tapi dia kerja biasa, dia dapat rezeki banyak. Contoh, dia dah tawakal, serahkan kepada Allah. Means apapun akan dia dapat, dia redha lah. Dia dapat duit yang banyak, dia buat bisnes sikit je, tiba-tiba Allah bagi dia rezeki berjuta, tapi hati dia dah serahkan diri kepada Allah. Berarti harta yang dia dapat sekadar untuk dia hidup dan tak lebih dari itu. Tak ada bagai nak hidup pun tak boleh, nak jaga duit aku nak simpan mana. Tak ada. Sekarang semua dah simpan kat bank. Dah tak fikir dah bank ni akan collapse ke, saham ni akan jatuh tu. Dah tak fikir. Yang kalau dengan tawakal tadi, seumpama Allah takdirkan dia apa ketika itu pun, dia siap untuk menerimanya. Ni susah berat. Nak sampai derajat tu. Ada orang kata dia boleh macam tu. Tapi takut keluarga dia tidak boleh. Kerana dia mencintai keluarga dia juga. Mungkin isteri dia tidak. Anak-anak dia tak boleh. Sebab tu dalam ayat yang lain, isteri, anak wal banun. Anak ini semua mata dunia. Tapi kita susah lah. Kerana hati kita terikat anak kita, siapa yang tak sayang. Kita mungkin boleh mengedah perkara tersebut. Tapi kita belum tentu rasa anak kita mampu melalui kesusahan tersebut. Inilah beratnya kita hidup di dunia ini. Pada zaman dulu lebih mudah, zaman sekarang dah tak boleh. Sistem ekonomi negara kita, umat Islam seluruhnya dah ikut sistem yang dibentuk oleh dunia barat. Dengan cara nak beli rumah kena berhutangnya. Bila dah hutang ni biar buy dengan kita punya kerja. Nak pegang prinsip pun takut nanti tak ada kerja nak bayar dia rumah macam mana. Banyak benda kita dah fikir. Semua tu all have already been determined dengan sistem yang semakin lama semakin susah. Ini terikut, tak boleh nak jadi tawakul, tak boleh nak jadi macam-macam. Hadirin wal hadirat hadirin. Wa inna za'tahu ab'adaka. Jika kamu melawannya, maka dia akan menjauhkanmu daripadanya. Justru kalau kita melawannya, maksudnya jika kamu menyusun atur hidupmu untuk dirimu dan dengan dirimu sendiri, kemudian malah protes dan bangkang terhadap ketentuannya, iaitu ketentuan Allah yang tidak selari dengan kehendakmu, maka kamu akan semakin menjauhi Allah dalam kehidupan. Ialah dia dah rasa diri dia yang murus, diri dia yang usaha, dah jadi qadariyah. Maka dia tidak serahkan diri dia kepada Allah. Dia tidak ada tawakul. Dia tidak ada rasa tawakal, menyerah diri kepada Allah. Bila berjaya dia kata, aku yang buat benda ni berjaya. Means dia akan merasa bahawa bukan Allah yang menentukan takdir. Tapi setiap manusia menentukan takdirnya sendiri. Dia mungkin boleh motivasi untuk dia kerja lebih bersungguh. Untuk motivasi untuk dia semakin fokus dalam pekerjaannya. Tapi naza'tahu aba'adaka. Nescaya Allah SWT menjauhkan
engkau terhadap Allah. Al-'adatah, dia menjauhkan engkau. Orang tu sikit demi sikit iman dia hilang. Sebab dia tahu bukan Allah yang tentukan. Kalau bukan Allah tentukan, jadi dia jadi macam apa? Dia jadi macam bargain chip. Semua dia nak kena. Satu bagi satu dengan Allah. Oh, Allah, aku dah buat ni. Kau wajib bagi kat aku macam ni. Mutazilah. Aku dah solat. Wajib masuk aku dalam syurga. Aku dah usaha dah. Kau kata usaha akan berjaya. Aku dah usaha. Kenapa kau tak bagi aku kejayaan? Tapi kau zalim. Nauzubillah min zalik. Semakin lama semakin jauh daripada Allah. Semakin lama iman dia semakin tipis. Boleh menyebabkan jatuh ke dalam kekufuran. Nauzubillah min zalik. Ini dia hadirin wal hadra afidah. In taqarrabta ilaihi bihi qarrabaka wa in taqarrabta ilaihi bika ab'adaka. Maksudnya apa hadirin wal hadirah kita? Yaitu kalau engkau, jika kamu menghampiri Allah dengannya, maka dia mendekatkan kamu. Maksud dia ini kesimpulan ketiga bagi risalah ini, yaitu berkenaan merasai kebersamaannya. Jika kamu menghampirkan dirimu kepadanya melalui ibadah dan ketaatan dengan rasa kebersamaan, bantuan dan anugerah Allah Azza wa Jalla terhadap ibadah ketaatan tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan mendekatkanmu kepadanya melalui kehambaan tersebut. Jadi jika kamu menghampiri Allah dengannya, jadi beribadah kepada Allah, menghampirkan diri kepada Allah dengan Allah, sentiasa mengingat Allah. Qarrabaka, Allah akan mendekatkan kamu padanya. Lakin wa in taqarrabta ilaihi bika, jika engkau menghampirinya dengan diri kamu juga, maka dia akan menjauhkanmu. Jika kamu mendekatkan dirimu kepadanya, kepada Allah kerana kepentingan dirimu dan dengan bergantung kepada dirimu semata-mata, maka kamu semakin menjauhinya. Jadi apa? Kalau seseorang itu dia beribadah kerana untuk diri dia. Dia ibadah aku nak masuk syurga. Dia ibadah, ini aku yang buat. Ya. Ibadah. Solat. Sofrika awal. Tapi dia buat dengan diri dia. Dia rasa dia yang berbuat. Aku yang bersungguh-sungguh. Hebat aku berpuasa. Hebat aku bertahajud. Hebat aku bersedekah. Semuanya hebat. Ibadah. Ini justru Allah menjauhkannya. Menjauhkan diri kalian semua kalau kalian melakukan. Kerana apa? Kerana kita buat untuk diri kita semata-mata. Dan itu bukan kerana Allah. Yang kita nak bila kita ibadah, kita tahu yang mentakdirkan aku ibadah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir wal hadir. Kita nak bila kita buat sesuatu, Allah wajibkan aku solat. Semoga Allah takdirkan aku termasuk orang-orang yang rajin solat. Ini dia hadir wal hadir. Dia lebih dekat kepada Allah. Tapi
Allah wajibkan aku solat. Aku kena solat. Aku nak solat. Biar ini solat aku. Aku dah solat. Oh Allah, aku dah solat. Kau kena bagi aku. Ini dia semakin jauh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah adalah pencipta segala-galanya. We are nothing. Kita ni tak ada benda, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakum. In tallabtahu laka kallafaka wa in tallabtahu lahu dalal laka. Jika kamu mencari Allah kerana kepentingan diri kamu sendiri. Jadi cari Allah kerana kepentingan diri kamu sendiri, maka dia akan membebankanmu. Kallafaka wa in talabtahu lahu dallalaka. Jika kamu mencarinya kerananya, maka dia akan memanjakanmu. Dallalaka, memanjakanmu, menunjukkanmu jalan. Dalilnya dallalaka means Allah menunjukkan kepada kamu. La'alla sawab, itu makna. Iaitu jika kamu mencarinya kerana kepentingan diri kamu sendiri, laka, in talabtahu laka, in kala talabta, engkau mencari Allah, laka, untuk engkau, kallafaka, Allah akan memberi beban kepada kita, berat. Kita buat untuk diri kita, bukan kerana Allah. Allah susahkan kita. Kita tak rasa mudah dalam beribadah. Kerana kita buat ini kerana kita rasa yang kita buat ini untuk kita. Diri kita ni tak pernah ada rasa satisfied. Tak pernah ada rasa puas hati. Ini bahaya kalau kita buat ibadat tu. Tengok aku solat hajat tak dapat pun. Bohong lah ni. Dia wal hadra. Tak boleh. In talabtahu laka kallafaka. Makin beratlah kita berasa tak payah buat lah. Tak dapat pun. Tak boleh tuan. Kita kena usaha. Tapi kita tahu ini kerana Allah, bukan kerana diri kita. Contoh dia. Ni kekejaman kekejaman Israel terhadap Palestin pada hari ini. Umat Islam banyak yang didapat. Kita bagi, kita sumbang, kita baca kunut nazilah, kita dah solat hajat, kita pergi berdemonstrasi, kita dah tunjukkan bahawa prinsip kita seperti apa. Kita lobby, jaringan internasional mendesak. Jangan kalau kita buat itu adalah kerana untuk kita, bila tak dapat lagi sampai sekarang, kita pun putus asa. Oh Allah, solat dah, beribu dah, ini banyak umat, kau tak tunaikan, tak bebaskan Palestin. Na'udzubillah min. Kalau ini ada, suatu saat, dia dah tak peduli dengan Palestin. Tapi kita buat ni, untuk apa? Kita buat kerana Allah. Tanah itu tanah Allah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanahnya dicuri. Mereka dizalimi. Mereka dianiaya, mereka dirampas hartanya. Yang kita hidup duduk sedap-sedap di sini. Takkanlah kita dah buat macam ni, kita nak putus asa. Tak ada guna, Ustaz. Nak bunuh nazilah ke, nak solat hajat ke, tak guna. Bukannya dapat balik pun tanah tu. Ini nama dia kufur nikmat. Ini nama dia orang yang tak faham akidah. Ada yang kata, tak guna kita kumpul duit banyak-banyak buat hospital. Dah buat, sat lagi kena buang balik. Na'udzubillah min zalik, tak boleh je. Kita buat kerana apa? Kerana Allah atau kerana kita? Kalau orang pakai logik semata-mata, no point. Daripada kita bagi duit untuk buat hospital, lebih baik duit tu kita kumpul untuk kuatkan jaringan kita, kita serang ke apa ke, dia duduk fikir macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita tetap kena usaha. Sebaya mana yang kita boleh usaha. Umat Islam kena bersatu. Tak boleh nak berhenti. Tak boleh nak berhenti tahajud kita. Tak boleh nak berhenti hajat kita. Tak boleh nak berhenti kita punya kunut nazilah kita. Doa kita. Yang ada duit jangan berhenti bersedekah. Yang mampu berjuang melalui jalur lobi dan lain-lain, kena buat. Yang ada, yang mampu untuk menyebarkan mesej, sebarkan mesej kepada seluruh dunia. Raih simpati, bukan hanya sama Islam dah. Pasti dah. Yang bukan Islam tu kita panggil. Rationalize kan. Kerana kita buat untuk apa? Lahu, untuk Allah SWT. Bukan untuk kita. Bukan untuk manusia. Hadirin wal hadirat abudab. In talabtahu laka kallafaka. Jika kamu mencarinya kerana kepentingan diri kamu sendiri, maka dia akan membebankanmu. Jika kamu mencarinya kerananya, kalau engkau mencarinya kerananya, maka dia akan memanjakanmu. Maka dia akan memanjakanmu. Bukan manjakanmu, dia akan menunjukkanmu. Jadi kalau kita buat ini kerana Allah, Allah permudahkan kita, Allah beri jalan kita. Tak ada masalah. Kita tak rasa terbeban pun sedekah banyak-banyak ni walaupun akan dihancurkan kembali. Kita tak rasa susah. Kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita jalan, mudahkan kita urusan kepadanya. Qurbuka khurujuka anka wa bu'duka wuqufuka ma'aka. Kehampiranmu dengannya, kehampiran kita dengan Allah SWT itu adalah apabila kamu keluar daripada diri kamu. Iaitu kamu tidak melakukan sesuatu kerana dirimu sendiri. Dan dengan bergantung kepada dirimu semata-mata. Maka itulah tanda kamu semakin mendekatinya. Dengan keikhlasan dan tawakul, kejujuran. Iaitu kamu tidak melakukan sesuatu kerana dirimu sendiri dan bergantung kepada dirimu semata-mata. Maka itulah tanda kamu semakin mendekatinya dengan keikhlasan dan tawakul, kejujuran. Qurbuka khurujuka anka. Kehampiranmu dengan Allah itu adalah apabila kamu keluar daripada dirimu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Ni. Jadi kita buat ni bukan untuk diri kita. Kita buat ni kerana Allah SWT. Ini Allah mendekatkan kurbuka angka. Iaitu kurbuka, mendekatnya engkau kepada Allah. Wa bu'duka wa kufufuka ma'aka. Kejauhan kamu daripada Allah itu tatkala kamu masih bersama-sama dirimu sendiri. Kalau engkau masih bersama-sama dengan dirimu sendiri, engkau merasa engkau masih bersama diri engkau, buat ini adalah untuk engkau, iaitu kamu jauh daripadanya jika sentiasa mengikut dan mempertahankan kepentingan dirimu dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu. Tak boleh, kita kena buat ini adalah kerana Allah SWT, supaya kita dapat semakin dekat kerana Allah Subhanahu. Hadirin wal hadrat hafizakum. Kejauhan kamu daripadanya itu tak kala kamu masih bersama-sama dirimu sendiri. Kita masih ada rasa sifat ananiyah. Ananiyah itu sifat keakuan. Bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris dia ego. Egoisme. Hadirin wal hadrat. In ji'ta bila anta qabilaka. Wa in ji'ta bika hajabaka. Kalau kamu datang kepada Allah tanpa diri kamu, maka dia akan menerimamu. Jadi kalau kamu datang kepada Allah tanpa diri kamu, maka Allah akan menerimamu. Kalau kamu datang kepada Allah tanpa diri kamu, maka Allah akan menerimamu. Jika kamu datang kepada Allah dengan diri kamu, maka dia akan menghijabmu daripadanya. Allah akan menghijab kamu daripada Allah. Allah akan menghijab kamu daripada Allah. Kesimpulannya, tuan-tuan, jika kamu mendekati Allah dan menuju kepadanya melalui kehambaanmu kepadanya, kerana dirimu sendiri dan dengan dirimu sendiri, maka kamu semakin jauh dan tidak diterima di sisi kehampirannya. Walaupun dalam zahir kehambaan, walaupun zahir dia rajin solat, rajin buat, tapi kita masih ada rasa kita buat ni kita dan Allah. Ikhlas tak ada. Dia masih menjauhkan diri kita kepada Allah. Namun jika kamu mendekati Allah Azza wa Jalla dan menujunya kerana kesetiaanmu kepada Allah dan dengan bantuan serta kebergantungan kepadanya, kepada Allah, maka kamu akan diterima di sisi kehampirannya dan diberi anugerah cintanya. Iaitu jika kita buat, kita mendekatkan diri kita dan menuju kepada Allah kerana kesetiaan kita kepada Allah. Kita buat ini murni ikhlas kerana Allah. Dan dengan bantuan serta kebergantungan kepadanya. Dan kita tahu kita tak akan mampu. La haula wa la quwata illa billah. Kita tak akan mampu berada seperti ini melainkan kerana Allah SWT. Ni. Maka kamu akan diterima di sisi kehampirannya. Justru Allah SWT akan menerima engkau untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan diberi anugerah cintanya. Dan diberi anugerah cintanya. Hadirin wal hadirat hafizah. Dan yang paling inti, paling penting, kita di dalam Islam ini adalah untuk mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Ini insya-Allah kita berhenti pada sini. Pasal ke-23 kita sambung pada minggu hadapan. Kalau sambung sekarang nanti tersendat tengah-tengah. Hadirin wal hadirat hafizahullah.
InsyaAllah ana aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.